Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Hari ini cikgu ingin berkongsi sedikit tentang kajian ringkas cerpen Munshi. Okey, sebagaimana kita sedia maklum, cerpen ini akan kita pelajari ketika di atas tempat, iaitu dalam antologi Jaket Bilik Kijang dari Istanbul. Jadi baiklah, sama-sama kita mengetahui sedikit tentang sinopsis cerpen ini ya. Cerpen ini mengisahkan watak saya, iaitu watak Mel, yang tidak diizinkan oleh bondanya untuk berhijrah ke kota kerana bondanya bimbang anaknya itu akan hanyut oleh arus hedonisme dan modernisme yang melanda anak-anak muda di kota. Bonda telah berpendapat bahawa saya belum mantap dari segi pengetahuan agama dan penguasaan bahasa. Oleh sebab itu, saya membaca pelbagai buku sepadan bonda untuk memantapkan jati diri dan bahasa saya. Jadi kalau pelajar lihat, ini Mel sedang memujuk bondanya untuk meminta izin untuk berhijrah ke kota, tetapi bonda agak keberatan untuk melepaskan anaknya Mel. Jadi setelah Mel membaca buku-buku bonda, jadi dia bertambah yakin dengan jati dirinya. Jadi setelah bonda juga yakin dengan kemantapan diri saya, barulah bonda membenarkan saya berhijrah ke kota untuk membaiki taraf hidup saya. Bonda telah menasihati saya agar memelihara agama, bahasa dan nama negara ini. Bonda juga mengirimkan kitab-kitab dan buku-buku lama untuk disampaikan kepada sahabatnya yang bernama Munshi, yang mana Munshi telah tinggal di kota. Kerana bagi bonda, buku-buku itu akan mempunyai nilai apabila diberikan kepada Munshi. Okey, jadi apabila Mel ataupun watak saya tiba di bandar, saya telah menyerahkan buku-buku tersebut kepada Munshi yang tinggal di perkampungan Melayu di pinggir bandar. Jadi Mel telah mendapati Munshi ini merupakan seorang yang sangat mencintai budaya dan bahasa Melayu. Dan di mana juga Mel telah mendapati anak-anak muda telah hilang identiti dan jati diri. Anak-anak muda baik lelaki dan perempuan telah berpelesiran, mengamalkan budaya pergaulan bebas serta hanyut oleh keseronokan hidup dan telah melupakan nilai-nilai murni dan batas kehidupan masyarakat timur. Inilah sebab utama bonda agak keberatan untuk melepaskan anaknya Mel ke bandar kerana takut anaknya akan terpengaruh dengan amalan ataupun sikap muda-mudi di bandar ketika itu. Jadi Mel telah bekerja dan akibat dia sibuk bekerja, saya tidak bertemu dengan Munshi lagi. Mel hanya mendengar berita perkampungan tradisi tersebut akan didirikan pelbagai bangunan mewah dan hotel bertaraf 5 bintang ya. Jadi apabila Mel ada masa dan berkesempatan untuk ke perkampungan tersebut, Mel telah mendapati bahawa jentera berat sedang merobohkan rumah-rumah di situ, termasuklah rumah-rumah Munshi. Buku-buku pemberian bonda juga turut musnah dalam peristiwa itu, tetapi Mel mendapati Munshi tidak ada di situ. Jadi selama beberapa hari saya ataupun Mel telah mencari Munshi tetapi tidak berjaya. Jadi kalau kita lihat gambar tu, jentera berat telah merobohkan rumah-rumah di perkampungan Melayu tradisi tersebut. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada persoalan cerpen Munshi. Yang pertama, persoalan ketaatan terhadap perintah agama. Jadi ini jelas dilihat dalam daripada watak bonda dan juga Mel. Mereka sangat berpegang teguh kepada perintah agama. Seterusnya, persoalan kepatuhan terhadap arahan ibu bapa. Ini jelas terbukti apabila Mel telah mematuhi arahan ibunya supaya tidak berhijrah ke bandar selagi tidak mantap jati diri dan pegangan agamanya. Seterusnya, persoalan kasih sayang dalam keluarga. Ini jelas terbukti apabila Mel sangat menyayangi bondanya dan dia sangat patuh dengan nasihat dan arahan ibunya supaya dia tidak berhijrah ke bandar. Begitu juga dengan kasih sayang bonda terhadap Mel yang agak keberatan melepaskan Mel ke bandar kerana bimbang dengan anaknya akan terpengaruh dengan
budaya di bandar ya, sebab dia sangat sayang dengan anaknya Mel. Seterusnya persoalan gejala sosial dalam kalangan remaja. Ini jelas seperti tadi kita dapati Mel mendapati remaja-remaja di kota ataupun di bandar telah mengalami gejala sosial ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Seterusnya persoalan kesan penjajahan terhadap sesebuah negara. Ini dalam cerpen ini Bonda menceritakan tentang kesan-kesan penjajahan Inggeris di negara kita lah, terutamanya dari segi sosio budaya di negara kita. Seterusnya persoalan ketegasan dalam mendidik anak. Jelas terbukti Bonda sangat tegas dalam mendidik anaknya Mel ya, terutamanya dari segi didikan agama dan penguasaan bahasa. Watak dan pewatak yang seterusnya kita pergi kepada watak Mel. Kita dapati Mel seorang yang taat kepada arahan ibunya. Contohnya Mel menangguhkan hasratnya untuk berhijrah ke bandar kerana Bonda tidak mengizinkannya. Seterusnya Mel seorang anak yang menyayangi ibu. Ini jelaslah Mel sangat menyayangi bondanya dan sentiasa menurut nasihat dan kata ibunya. Mel seorang yang menghormati orang yang lebih tua. Contohnya Mel bersalaman sewaktu berjumpa dengan Munshi dan bertutur dengan sopan ataupun lembut ketika bercakap dengan bondanya. Seterusnya, seorang yang bersikap amanah. Contohnya Mel telah menunaikan amanah bondanya supaya menyerahkan buku dan kitab lama kepada rakan lamanya iaitu Munshi yang tinggal di kota. Seterusnya, Mel seorang yang memikirkan masa depan. Ini jelas terbukti sebab Mel ingin berhijrah dan bekerja di kota untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Dan akhirnya Mel seorang yang mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya Mel tidak mudah terpengaruh dengan budaya barat yang menyebabkan remaja kota melupakan nilai-nilai murni dan batas-batas pergaulan. Seterusnya kita pergi pada watak Bonda. Bonda ni merupakan seorang yang taat kepada agama. Jelas terbukti Bonda seorang wanita yang berpegang teguh pada ajaran agama dan sentiasa mengingatkan Mel tentang kepentingan agama. Bonda seorang ibu yang penyayang. Contohnya Bonda sangat menyayangi anaknya Mel dan tidak membenarkan Mel berhijrah kerana takut anaknya hanyut dengan budaya di kota. Seterusnya Mel seorang yang menghargai ilmu. Contohnya Bonda telah menyerahkan koleksi buku-buku agamanya kepada sahabatnya Munshi yang lebih layak menjaga buku-buku tersebut. Bagi Bonda, Munshi akan menghargai semua buku-buku lamanya itu. Seterusnya, Bonda seorang yang tegas dalam membuat keputusan. Contohnya Bonda tetap dengan keputusannya yang tidak membenarkan Mel berhijrah ke kota selagi ilmu agama Mel belum kukuh. Seterusnya, Bonda seorang yang berpandangan jauh. Bonda telah meminta anaknya Mel mendalami ilmu agama dan memantapkan jati diri sebelum berhijrah ke kota supaya anaknya tidak mudah terpengaruh dengan budaya di kota. Dan seterusnya, Bonda seorang yang mempunyai jati diri yang kukuh. Jelas sekali Bonda mengetahui sejarah bangsa dan tanah air serta amat mementingkan budaya dan bahasa Melayu. Seterusnya kita pergi kepada watak Munshi. Munshi ni seorang yang mencintai budaya Melayu. Ini jelas ketika Mel berjumpa dengannya, Munshi berpakaian seperti Maharaja Sultan Melayu yang lengkap dengan keris dan bertanja. Seterusnya, Munshi seorang yang mudah mesra. Munshi telah melayan Mel dengan baik dan mesra sewaktu kunjungan pertama Mel ke rumahnya. Dan Munshi juga seorang pejuang yang mempertabatkan bahasa Melayu. Sebab menurut Bonda, Munshi merupakan seorang pejuang bahasa Melayu. Ini sedikit ringkas. Seterusnya cikgu lebih suka kita pergi kepada latihan ataupun praktis SPM lah, sebagai panduan para pelajar. Kita cuba lihat soalan dalam bentuk untuk SPM ya. Contohnya baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Contoh petikannya, cikgu baca ya.
Okey, setelah beberapa purnama tertangguh, akhirnya saya merasakan sekelumit ilmu yang mengisi dada saya sudah mampu membolehkan saya berjuang sebagai warga sebuah kota yang agung itu. Kepada bonda, saya sampaikan hasrat untuk membina kehidupan yang lebih sempurna di kota. Tanah desa halaman ini tidak dapat menjanjikan masa depan yang lebih terurus. Saya perlukan kejayaan terjamin dan ekonomi yang stabil untuk merancang kehidupan masa depan saya. Bonda tersenyum melihat saya tidak sabar untuk meninggalkan bumi kelahiran saya ini. Mel, Bonda merestui kamu untuk berhijrah ke ibu kota. Tetapi ingatlah pesan Bonda supaya menjaga dua perkara. Perintah agama jangan sesekali kamu abaikan. Agama itu baju peribadi bangsa kita. Akidah yang kukuh menjadi akar yang menunjang pohon kebenaran. Islam merupakan panduan hidup. Peliharalah bahasa ibunda kita, kerana itulah saja warisan kita yang tinggal. Bahasa jiwa bangsa. Bangsa yang bijak tidak akan membuang bahasanya walau apa-apa alasan sekalipun. Inilah antara petikan yang terdapat dalam cerpen Munshi. Mari kita sihat apakah bentuk soalan. Bentuk soalannya, ada 3 soalan. Soalan pertama, nyatakan pesanan Bonda setelah mengizinkan saya berhijrah ke kota, yang ini 2 markah. Pada pendapat anda, adakah wajar golongan muda seperti Mel meninggalkan ibu bapa di desa untuk berhijrah ke bandar? Ini soalan pendapat, 3 markah. Soalan yang ketiga, jelaskan satu perwatakan Bonda yang terdapat dalam petikan di atas dan satu perwatakan lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. Yang ini 4 markah ya. Jadi keseluruhannya untuk soalan ini cerpen diperuntukkan sebanyak 9 markah. Okay. 9 markah banyak juga untuk membantu para pelajar nanti. Okay, kita pergi lihat soalan pertama. Nyatakan pesanan Bonda setelah mengizinkan saya berhijrah ke ibu kota. Jadi untuk soalan 1 ni jawapannya terdapat dalam petikan. Jadi kita lihat petikan, dalam petikan tu di perenggan yang terakhir ya, cikgu tulis mula, iaitu contohnya Mel, Bonda merestui kamu untuk berhijrah ke ibu kota, tapi ingatlah pesan apa? Saya cakap pesan Bonda supaya menjaga 2 perkara. Pertama, perintah agama jangan sesekali kamu abaikan. Cikgu dah highlightkan lah dengan warna biru. Dan yang pertama, yang kedua, peliharalah bahasa ibunda kita. Inilah 2 pesanan Bonda sebelum mengizinkan Mel berhijrah ke ibu kota. Jadi bila pelajar nak jawab soalan, pelajar hanya perlu menyalin semula pernyataan soalan. Contohnya, pesanan Bonda setelah mengizinkan saya berhijrah ke ibu kota ialah Bonda menasihati saya supaya pesanan pertama, supaya perintah agama jangan diabaikan. Dan pesanan kedua, pelihara bahasa ibunda kita. Jadi pelajar kena masukkan kedua-dua pesanan dalam jawapan. Okey, contoh soalan yang kedua. Pada pendapat anda, adakah wajar golongan muda seperti Mel meninggalkan ibu bapa di desa untuk berhijrah ke bandar? Jadi ini soalan pendapat ya. Pelajar boleh berikan pendapat anda sendiri dengan alasan-alasan yang sesuai. Jadi ada 2 kemungkinan jawapan. Pertama, sama ada wajar atau tidak wajar. Kita lihat contoh pertama. Pada pendapat saya, ulang balik, anda diganti dengan perkataan saya. Pada pendapat saya, wajar golongan muda seperti Mel meninggalkan ibu bapa di desa untuk berhijrah ke bandar kerana berikan 2 alasan. Kerana mencari pekerjaan di bandar untuk menyara diri dan membantu keluarga di desa. Ini alasan pertama. Selain itu, anak-anak hendak menyambung pelajaran di kolej atau universiti yang terletak di bandar. Jadi, 2 alasan lah kenapa golongan muda seperti Mel wajar meninggalkan ibu bapa di desa untuk berhijrah ke bandar. Ataupun, pada pendapat saya, tidak wajar. Ini kalau tidak wajar, golongan muda seperti Mel meninggalkan ibu bapa untuk berhijrah ke bandar kerana, tiga alasan. Kerana ibu bapa sudah tua dan memerlukan bantuan anak-anak. Selain itu, anak-anak boleh mencari pekerjaan yang sesuai di desa. Jadi untuk soalan pendapat ini,
mana-mana jawapan yang sesuai dengan kehendak soalan boleh diterima. Jadi pelajar boleh memberikan apa-apa saja alasan yang sesuai dengan kehendak soalan. Seterusnya, kita lihat contoh soalan yang ketiga. Jelaskan satu perwatakan bonda yang terdapat dalam petikan di atas dan satu perwatakan lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. Jadi untuk yang pertama tu, sebab dalam petikan kita kena ambil lah dari dalam petikan. Contohnya cikgu ulang semula pada perenggan yang terakhir tu, bila bonda berkata kepada Matt tentang dua pesanan tu, iaitu perintah agama jangan sesekali kamu abaikan. Jadi cikgu telah menukarkan pernyataan ini kepada bentuk perwatakan, pernyataan perwatakan. Jadi contohnya, satu perwatakan bonda yang terdapat dalam petikan di atas ialah bonda seorang yang berpegang teguh kepada ajaran agama kerana berpesan supaya Mel mematuhi perintah agama. Jadi daripada petikan itu kita boleh jadikan kepada perwatakan bonda. Untuk yang kedua tu, selain daripada cerpen, pelajar kena berfikir sendirilah, memberikan jawapan sendiri apa saja perwatakan bonda selain yang terdapat di dalam petikan. Contohnya, satu perwatakan lain daripada keseluruhan cerpen tersebut ialah bonda seorang yang bersikap penyayang. Tadi cikgu dah terangkan tadi, bonda seorang penyayang. Contohnya, bonda sangat bimbang akan anaknya Mel akan hanyut dengan budaya di kota kerana dia amat menyayangi anaknya itu. Jadi mana-mana jawapan yang sesuai yang tidak terdapat dalam petikan boleh diambil sebagai perwatakan lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. Baiklah, cikgu harap para pelajar boleh faham. Jadi sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu hari ini, cikgu nak tinggalkan kamu dengan 4 soalan latihan lah. Latihan soalan keempat, itu bagi soalan nombor 2. Contohnya pertama, pada pendapat anda, mengapakah golongan anak-anak muda di bandar mudah terpengaruh dengan budaya barat? Jadi kenapa anak-anak muda mudah terpengaruh dengan budaya barat? Soalan yang kedua, pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak mempunyai jati diri yang kukuh agar tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial? Jadi ini dia nak peranan ibu bapa. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, apakah langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan generasi muda? Jadi ini peranan kerajaan untuk mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan generasi muda. Dan yang keempat, pada pendapat anda, apakah peranan masyarakat untuk mengekalkan suasana yang bersatu padu bagi masyarakat majmuk di negara kita? Inilah peranan masyarakat. Jadi walaupun soalan ini hanya memerlukan kemakan, tetapi sangat penting untuk pelajar menjawabnya. Jadi para pelajar sekalian boleh berbincang bersama rakan-rakan atau dengan guru mata pelajaran ketika di dalam kelas nanti. Jadi cikgu amat berharap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Baiklah, sekian. Terima kasih.